Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya nak, dalam hukum graviti, segala perkara di dunia ini akan tertarik ke bumi. Disebabkan oleh tarikan graviti. Hai Abu. Lama betul kita tunggu. Kopi ke tu? Ni apa, latte ke, cappuccino ke? Latte. Latte. Oh, I suka latte. Thank you Abu. Kasih Abu. Sedapnya bau dia. Sedapnya. Rahim. You baru sampai ke Abu? I baru sampai. Lamanya kita orang tunggu you. Di mana tadi ni? Baru balik ambil kopi ni. Sweetnya Abu. You tahu tak apa bezanya kopi dengan you? Beza kopi dengan I? Kopi I ke dengan Sugi? You. I? Tak tahu. Tak tahu? Beza je kopi ni kalau letak gula dia manis kan? Tapi kalau you tak payah letak gula, you dah manis. Oh, Abu. Abu, so relax. sweet. Control yourself, Yana ya. Okey. Nak sambung belajar tak? Kopi ni. You tahu tak? Ada lagi? Ada. Untuk I ke untuk Sugi? You. Untuk I juga. Semua untuk Yana. Untuk I tak ada ke? Tapi I rasa macam ada tertinggal barang lah. Apa dia? Barang tertinggal pula. Barang apa tu, Abu? Tu lah. I rasa I tertinggal hati lah. Nak pergi ambil hati balik ke? Dah. Korang minum kopi, kita belajar ya. Malas sangat nak layan diorang. Apa kata kita saksikan trivia ni dulu. Jom minum Abu. Tahukah anda, kopi merupakan sejenis tanaman yang awalnya berasal dari daerah lawas di Afrika. Kopi yang pertama kali dipopularkan oleh orang-orang Arab kemudian telah dibawa ke Yaman dan kawasan Eropah sebagai salah satu barang keperluan dagangan. Terdahulu, biji kopi merupakan sejenis makanan yang dimakan oleh puak-puak di Afrika dan dijadikan dalam bentuk berbola. Ini adalah bertujuan untuk membekalkan tenaga kepada si pemakan. Di samping itu, minuman kopi bukan sahaja enak untuk dinikmati, malah pengambilan kopi secara sederhana juga dapat memberi manfaat kepada kesihatan seseorang. Kopi dikatakan mampu mencegah penyakit seperti Alzheimer, demensia, Parkinson serta dapat membantu membakar lemak. Peranan kopi juga dikatakan berupaya untuk meningkatkan daya fokus, dapat menenangkan minda dan mengurangkan selera makan serta dapat membantu untuk menguatkan memori jangka pendek seseorang. Jadi tidak hairanlah kopi kini telah dijadikan sebagai salah satu minuman pilihan ramai tanpa mengira usia, serta kedai kopi pada ketika ini juga terdapat di serata dunia termasuk di Malaysia. Yana, how are you enjoying your cup of latte? Oh, I love it very much, Sugi. Hari ini terjaga lain macam ya. Ya, Kami betul. berdua di set WHI kerana kami nak mengajak anda mengopi bersama dengan kami. Siapa yang tengah minum kopi itu sambil-sambil menonton WHI. Betul tu. Ada cappuccino, latte, americano, mocha, espresso, macam-macam jenis kopi dan tak kurang juga kopi kampung. Betul. Jadi kepada anda semua, anda suka menikmati kopi yang bagaimana? Mungkin nak kongsikan bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 ataupun di akaun Instagram kami WHI TV3. Ya, dan sekarang ni Yana dah jadi trend kan kalau nak lepak dengan kawan-kawan pergi kafe minum kopi. You want to meet me for a cup of coffee? Jom kopi kan? Kalau nenek saya dulu setiap pagi petang dia wajib minum kopi O. Itulah dulu orang kata mengetih, sekarang mengopi. Tapi kan Sugi, Yana nak tanya Sugi. Sugi pernah dengar tak terma kambing menari?
kambing menari tak pernah. Sebenarnya kalau anda semua nak tahu juga, istilah kambing menari ni adalah di mana kopi pertama kali mula dikenali. Itu pada sekitar tahun zaman Ethiopia dulu, di mana pengembala kambing ni dia nampak kambing ni lain macam pula berjogetnya. Menari macam macam ada extra energy pula kan. Jadi rupa-rupanya kambing-kambing ni semua dah makan biji kopi. Jadi yang memberikan mereka tenaga daripada kafein tersebut. Jadi daripada situ semakin meluas sehingga ke hari ini kita semua dapat menikmati kopi. Menariklah apa yang Yana kongsikan ni, sebab Yana betul mungkinlah kan kambing-kambing tu dah makan kopi dan biji kopi tu dia ada tenaga yang lain macam. Betul. Ada orang kalau pagi dia tak minum kopi, dia memang kita tak boleh function. Tak boleh function. Jangan awak cakap apa dengan dia terus marah. Dia akan don't talk to me right now. Saya belum minum kopi lagi. Belum terjaga lagi minda saya ni. Itulah kalau macam tadi Abu dia ada banyak bagi pick up line kan. Yana nak bagi satu awak pick up line. Saya dia tak bagi. Saya bagi. Sugi, antara banyak-banyak kopi, kopi apa yang paling manis? Kopi apa Kopi susu Gita. Itu manis juga tu. Betul juga, manis juga. Tapi lebih manis tak tahu apa? Apa dia? Kopi nangmu dengan bismillah. Wow. Kopi nangmu dengan bismillah. Wow. Ini biasanya abang-abang nak tackle adik-adik. Dia gunalah pick up line begini. Dan saya pasti Yana yang sedang menonton sekarang ini mungkin juga tengah mengimbau kembali zaman-zaman mereka memikat buah hati mereka dengan pick up line ataupun secawan kopi. Betul. Manalah tahu ada pakcik-pakcik kat rumah tu kan, bila minum je kopi, pakcik-pakcik tu pun teringat kenangan waktu zaman-zaman dulu kala. Zaman muda-mudi, mengopi berdua. Ini kita nak imbau balik kewangan anda bersama dengan kopi. Okey, sekejap lagi bersama dengan ramai tetamu kita dekat belakang ni kan, Sugi? Ya, betul. Jadi anda pun terus kongsikan komen-komen anda di Facebook dan janganlah biarkan kami berdua sahaja mengopi sama-sama. Join kami di Facebook WHI. Ya, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Kopi dulu. Wanita hari ini. Cerita kedai kopi. Ini hari ini kita bawakan kepada anda segala-galanya tentang kopi. Dan untuk permulaannya ni, apa kata kalau kita bersama dengan Ilham Gang Camping Penggemar Kopi bersama dengan Nurwana Kiramli. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Ya Allah, seronok sangat jumpa Wana sebab dulu kita sama-sama. Betul. Di sini dari media. Tapi kan itu yang nak tanya tu. Nama bisnesnya adalah fotokopi.jpeg. Itu kalau kita tengok, kita dengar kita memang nak tahu dah ini mesti ada berkaitan dengan bidang media dan sebagainya kan. Mungkin nak ceritakan tu terlebih dahulu. Okey, macam fotokopi.jpeg ni macam kita tahu JPEG tu macam essential dengan apa? Macam foto dengan visual. Jadi sebenarnya belakang sebalik fotokopi ni adalah orang-orangnya buat line penyiaran media. Jadi ada cameraman, ada ni. Jadi macam masa tu kita duduk camping kan. Jadi kalau nak camping kita nak kopi. Macam sambil menikmati alam tu. Jadi macam alat-alat ni lah macam memudahkan kami lah. Jadi bila sambil dari situlah idea dia macam why not kita macam nak sajikan dekat orang ramai. Dan Wana ni pun bukan calang-calang tau, wartawan yang pernah memenangi anugerah tau. Tapi Wana, okey, sambil-sambil Wana buat ni kan. Ni yang Wana tengah buat ni apa yang ni saya tengah grind untuk saya nak buat ni drip coffee. Okay. Drip coffee ni kalau kita nak rasa macam contoh selalu kita yang nak minum macam akan ada rasa pahit tu tak? Okey, macam yang kalau melalui V60 ni nama alat. Okey. Teknik dia jadi kita guna drip coffee tu macam kat sini Yana boleh tengok satu light and then satu medium. Kita boleh tunjuk sikit ke kamera. Kalau kamera boleh zoom sikit kan Yana pegang ya. Okey, yang belah kiri belah kanan Yana ni dia lebih light kan. Yang ni dia lebih medium. Dia medium sikit, lebih gelap sedikit lah kalau kamera boleh nampak. Jadi apa perbezaannya? Okey, jadi selalunya orang yang menggunakan drip coffee ni dia nak rasa-rasa macam karakter pada kopi ni. Okey. Sebab kalau menggunakan ni dia dapat keluarkan profil rasa macam fruity, floral, macam kadang-kadang kita akan rasa macam masam tau. Tapi kalau orang akan panggil macam acidity dia. Okey. So mungkin Yana boleh try juga kita buat Japanese lah. Wah, Japanese coffee. Japanese ice coffee ni sebenarnya method ni dekat dia sebenarnya ice coffee. Okey. Tapi kalau kat Jepun dia akan letak ais dulu. Kemudian
air panas. Okey. So, Wah, menarik ya. Sebab macam tengah panas kan. Tapi tengah kan hari. Wana dapat inspirasi untuk memulakan perniagaan ni macam mana? Sebab pergi berkemping dengan kawan-kawan ke ataupun Dia macam ni, masa tu ada tempoh sebulan tu lah. Tempoh saya macam nak rehat kejap. So saya ke Jogja. Masa kat Jogja tu sebenarnya bukannya nak cari kopi pun. Cuma nak cari macam nak tengok budaya. Okey, sambil-sambil. Sambil-sambil. Okey, dan kemudian saya teman saya kat sana lah. Dia bawa satu kedai kopi ni. Kedai kopi tu dia macam memang jual macam cara macam ni, drip kopi. Oh, maknanya yang diadun sendiri, yang tidak menggunakan mesin. Tak. Okay. Jadi saya macam masa tu itu first time tau saya tengok macam apa benda kan semua ni kan. Dan dia kata masa tu saya minta sugar. Saya minta gula. Saya cakap boleh tak saya nak gula, saya punya ni. Dia cakap tak pahit, dia kata. Masa tu baru saya macam tahu ada light roast, ada medium roast. Dan bila saya minum masa kat sana, my first coffee tu saya ingat lagi Berume dari Aceh. Dan masa first sip tu saya dapat rasa macam asam. Dia tak macam, bukan pahit tau. Maknanya dari segi rasa dia tu memang berbeza lah. Ya, macam berbeza. Dia bukan yang macam kalau kita minum tu kan. Sekejap yang ni menariknya. Even macam ni pun dia ada dia punya macam blooming. Blooming ni macam daripada beans tu, biji kopi tu kan. Dia akan keluar macam ada rasa-rasa yang tak nak lah macam tu. So kita kena buat macam ni dulu. Faham. Jadi untuk Wana sendiri, perniagaan yang Wana jalankan ni, berapa jenis kopi beans yang ada? Selalunya Wana akan macam Wana dan kawan-kawan lah. Kita akan menyajikan kopi tu yang kita suka tau, yang kita minum. So macam bagi saya bila kita menyajikan yang kita suka, bila orang tu minum kan, kita macam kita boleh share pengalaman tu. Bagi saya bila macam kalau Yana tengok sendiri, yang kita buat ni kan macam manual. Jadi kalau daripada segi manual, saya boleh main dengan temperature air. Even daripada ni saya boleh bereksperimen. Even air ke, suhu air ke, and then semua tu akan merubah rasa kopi. Baik, kita akan biar di drip lah. Ya, dia akan drip dan dia ada time. Macam ni kan. Selalunya dia ada ratio-ratio dia lah. Itu tak boleh kongsi lah kot Okey, Wana, sambil-sambil kita tunggu kopi ni betul-betul drip, jom kita pergi ke camping site di sebelah sana tu. Boleh. Okey. Kita pergi ke sini sebab nak rasa-rasa feeling-feeling bercamping sambil dah siap. minum. Kau dah siap dah? Nampak tak? Cepat sangat-sangat. Memang Wana ni konon-konon kita di Gunung Bromo menanti alam yang ada depan tu. Kecantikan alam. Wah, minumnya begini. Oh, betul-betul Japanese style Okey. Actually macam sekarang kan dah jadi trend, tapi sebenarnya kita buat ni macam kita nak bukan trend je, tapi kita jadikan budaya kopi. Macam kalau dekat Indonesia, Yana pernah pergi Indonesia kan kat sana dia jadi budaya sebab dia pengeluar kopi yang besar. Betul. And then mana-mana pergi je ada kedai kopi. Macam kat sini kita tertarik. So kita macam kalau boleh kita nak kongsikan dekat orang ramai macam untuk jadikan budaya. Ya, ini dia kopi oleh Wana. Sedapnya bau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masam-masam. Wow, first time yang nak rasa kopi yang rasa dia masam-masam macam tu. Menarik. Okay. Dia macam ada tak rasa macam dia macam masam tu macam citrus lah, macam berry, macam tu. Tapi tak ada masuk pun kan? Tak ada. Itu istimewanya. Sebab dia kan light roast. So kat situ lah macam penikmat kopi, dia akan memilih macam light, medium untuk dapatkan nota rasa macam tu. Yang berbeza-beza. Okey, baik. Wana, kalau ada kalangan penonton sekarang ni yang nak mencuba, nak merasa kopi dari Wana, bagaimana caranya? Mungkin ada social media yang nak dikongsikan. Okey, kalau mungkin macam kita akan buka macam dekat event, pop-up kan. Jadi macam selalunya dia punya suasana macam cara bercamping lah. Tapi yang terdekat ni kita ada dekat Monsoon Camp, dekat Pantai Balok, Kuantan. So macam Yana pun boleh pergi. Kita sambil buat kopi and then sambil camping, chill macam dengan muzik. Kalau Instagram kita boleh pergi fotokopi.jpeg. fotokopi.jpeg. Okey, baik. Terima kasih Wana. Okey, dan sebelum kita bersama dengan Sugi dan tetamu yang seterusnya dengan kopi kampung, kalau anda nak tahu, kopi ni selain boleh dinikmati, ini juga digunakan dalam kecantikan. Nak tahu bagaimana? Jom kita tengok paparan ni. Terima kasih Wana. Alright, thank you.
Tahukah anda, kopi bukan sahaja dapat dijadikan sebagai makanan dan minuman, malah ia juga bagus digunakan sebagai salah satu bahan utama dalam perawatan kulit. Penggunaan skrub kopi dikatakan dapat membantu menghilangkan selulit pada kulit seseorang. Kandungan kopi yang mengandungi bioaktif dan kafein dapat melebarkan pembuluh darah sekaligus membantu mengurangkan kemunculan selulit. Selain itu, skrub kopi yang merupakan antara jenis skrub yang terbaik berbanding yang lain dapat membantu menghaluskan kulit dan meratakan tekstur kulit si pengguna. Kopi juga mengandungi antioksidan dan sifat anti penuaan yang dapat menghalang radikal bebas daripada sinar matahari. Seterusnya, membantu melewatkan proses penuaan kulit dan mengatasi jerawat pada kulit seseorang. Ternyata penggunaan kopi dapat memberikan pelbagai faedah dalam mengekalkan kecantikan luar dan dalam, tidak kira jantina, lelaki maupun wanita. Baik, itu dia sedikit trivia berkaitan dengan kopi dan saya teruja sangat membaca komen-komen anda di Facebook. Aina Izzy Rahman, saya suka kopi kampung, feel dia lain macam. Tapi kalau nak travel jauh, saya ambil espresso supaya mata kekal segar. Dan kita bersama dengan Naim Kamarul Zama, pakar dalam membuat kopi kampung lah ya. Hai Naim. Okey Naim, saya nak tahu dululah nak buat kopi kampung ni menggunakan apa sebenarnya sebab saya lihat awak ada macam teko tu. Nama teko tu apa? Ini traditional way of Itali. Kita gunakan mocha pot. Mocha pot. Kita brew kopi pakai mocha pot. Baik. Saya selalu juga tengok kat pasar raya ke kedai-kedai kopi kan yang ada pot ni tapi tak tahu macam nak gunakan. Jadi hari ni Naim tunjukkan boleh? Boleh. Okey Naim, kita gunakan beans apa ni Naim? Saya guna Arabica daripada Indonesia. Wow. Okey, dah blend ke macam mana tu? Kita grind dulu. Okey, kita grind dahulu, grind ya, bukan blend. Okey, Naim dah berapa lama bergiat dalam membuat kopi ni? Atau kopi kampung sahaja ke ada kopi yang jenis lain juga? Oh, saya buat juga base espresso, latte, mocha, macam-macam lah. Okey. So dia kena tuang air kat bawah ni dahulu. Tuang air bawah, daripada bawah dia punya valve. Dan kita letak dia punya tumbler untuk coffee bean. Okey, air tu kena jaga ke suhu dia? Air tak kisahlah. Tak kisah. Okay. Tapi panaslah. Panas. Supaya dia mudah lagi cepat untuk kita brew. Jadi kita pour. Okey, ini kita masukkan kopi yang telah di-grind tadi, dikisar tadi. Okey, berapa gram yang kena harus dimasukkan Naim? Saya guna dalam 15 ke 18 gram. Okey. Kalau orang yang baru macam saya, kita perlukan penimbang lah ya untuk timbang. Kalau Naim, dia dah tahu dah. Okey Naim, kita dah masukkan. Dah masuk kopi dan kita kena tutup. Kena pegang dengan kain sebab ni panas. Faham. Nasib baik awak bagi tahu. Jadi kita fitkan dia jangan terlalu ketat supaya senang brew. Okey. Oh, letak atas api. Ya, kita brew panas pakai. Okey. Jadi yang kalau tadi Yana buat dengan tetamu kita tadi itu kaedah pull over. Yang ni menggunakan mocha pot. Okey, berapa lama harus kita masak? Didihkan dia ke macam mana tu? Dalam 4 ke 5 minit. Untuk satu order. Baik, dan atas ni kita tuang apa Naim? Atas tak, nanti dia akan brew naik ke atas ikut tumbler. Keluar kat tumbler dia akan penuhi ruang atas. Oh, saya ingat atas ni nak tuang susu. Oh dah. Okey. Susu kita dah siap hancur. Okey, baik. Dan Naim, speciality kopi kampung Naim ni apa keistimewaannya? Saya ikut Penang punya style. Penang style tu macam mana tu? Penang style dia lebih suka bateri, jadi saya pakai margarine. Okey. Saya pernah juga tengok orang minum kopi, dia letak minyak kelapa, butter, ada yang juga gunakan minyak sapi. Orang yang inginkan apa orang kata good fat lah kan. Jadi dia masukkan sedikit dalam kopi dia, jadikan lebih creamy kan, lagi pekat, sedap rasa dia. Kalau Naim sendiri suka minum kopi? Saya suka non sugar. Non sugar sama, high five Naim. Saya pun tak suka sugar. Jadi memang awak punya kopi ni tak ada sugar lah nanti. Yang kopi kampung saya guna susu pekat. Susu pekat. Tak apa. Hari ini saya akan cuba kopi kampung istimewa daripada kopi Tedoh. Baik, dan Naim sendiri selain daripada membuat kopi ni, apa yang Naim ingin lagi belajar dalam bidang membuat kopi ni lah? Mungkin kopi art ke? Ada saya nak masuk pertandingan ke? Bila ada kedai saya nak improve lah. Daripada mocha pot, jadi saya nak
fast moving pakai mesin lah. Okey. Coffee machine, jadi lagi cepat untuk brew kopi. Ya. Okey, kalau kita lihat tu macam Naim katakan, bila dia mendidih dia akan keluarlah melalui ruang ataupun corong yang ada ke atas tu ya. Okey Naim, kalau mereka yang datang ke Kopi Teduh ni difahamkan memang duduk bawah pokok Ya. Sebab tu Kopi Teduh. So menikmati kopi di bawah pokok yang redup, santai-santai. Dia macam mana? Mungkin Naim boleh kongsikan suasana di Kopi Teduh tu. Saya punya booth kopi tepi jalan. Okey. Jalan main road. Lepas tu saya letak meja bawah pokok dan diorang just sit tengok pemandangan jalan raya. Memang bila saya bayangkan macam on a lazy day lah kalau orang kata. Boleh chill kat situ sambil-sambil menikmati kopi kampung ataupun mana-mana jenis kopi sambil membaca buku ke, chit-chat dengan kawan kan. Okey Naim, dah siap ke ni? Tapi kalau panas sangat nak cuba susah pula kan? Boleh. Terbakar pula lidah saya. Tak ke? Tak. Okey, di manakah Kopi Teduh dan apakah alamat Instagramnya Naim? Kopi Teduh terletak di Bentong, Pahang. Kawasan industri Bentong, Pahang. Dan boleh search Kopi.Teduh. Okey, nanti kalau saya ke Bentong saya cari Kopi Teduh. Boleh. Naim nak tanya, ni yang caramelized orange dengan lemon ni untuk apa? Ini untuk tinggi kopi. Dia kopi termix dengan orange juice. Wah, itu dia antara jenis-jenis kopi awak jual lah. Hari ni tak ada lah. Hari ni tak ada. Ini saya bawa kopi kampung saja. Okey, saya nak cuba Naim. Boleh? Saya jujur saya bukan penggemar kopi, tapi saya suka cuba. Okey, jadi saya nak cuba kopi kampung Naim. Oh, dia kena weigh dulu Berapa banyak? Dalam 30 gram. Okey, susu pekat. Baik. Okey, sambil-sambil tu saya nak baca komen Naim Boleh. Mungkin ada lagi yang komen kata mereka suka kopi kampung. Okey, ni Syasha. Saya seorang peminat tegar kopi. Dari air kopi sampai ke hampas kopi saya guna. Memang banyak kegunaan serbuk kopi. Lebih-lebih lagi kopi kau. Wow, okey. Macam-macam komen anda. Okey, kalau yang ni dah siap ke? Yang tu dah siap. Okey, mungkin sambil-sambil Naim buat tu, Yana boleh cuba tu. Saya cuba yang dah siap boleh? Boleh. Okey. Butter tu kena masukkan ke Butter, Naim? kalau nak rasa creamy, butter boleh. Okey, saya cuba tanpa butter dahulu. Sedaplah Naim. Dia tak pekat sangat Dia tak terlalu Ini dengan butter. strong. Betul. Okey, ni dah masukkan butter. Creamy, sedap. Tadi saya manis kan? Sekarang saya lebih manis lah Naim ya. Terima kasih Naim. Sama-sama. Okey, kita berhenti berehat dahulu. Kembali selepas ini dengan pelbagai jenis kopi untuk anda. Thank you Naim. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami. Siapa yang tak sabar nak buat latte art bersama dengan saya, inilah peluang anda untuk mempelajarinya. Tapi bergurau saja, saya tak pandai buat latte art. Kita bersama dengan Isabel dan juga Ubay. Award-winning baristas, guys. Wow. Thank you. Terima kasih kerana bersama kami di WHI. Ni semua dah ada art yang saya nak buat selepas ni. Tak tahulah macam mana jadinya. Tak apa, saya boleh ajar. Okey, Isabel. Okay. Tapi sebelum tu nak tanya anda. Yang tadi pour over method. Lepas tu mocha pot. Yang ni machine. Yes. Yang ni espresso machine. Okey, dari segi rasa dia, beza tak ketiga-tiga ni? Dia beza sebab untuk latte kita guna espresso shot dengan susu. Okey. Kalau yalah, biasa kita kalau latte less kopi dia kurang daripada biasa cappuccino kan. Tapi yang ni kita guna espresso. So dia punya pressure dia untuk buat dia punya shot tu lagi tinggi. So to make a latte art we need that crema, body hard. So that kita orang boleh lah guna susu untuk buat design macam ni semua. Okey. Baik, dan Ubay, kalau nak buat latte art tu macam mana? Foam dia kena tebal ke? Bagaimana? Apa kesesuaian kopi tu sendiri? Untuk latte art, foam you kena create satu microfoam. Yes. Macam tu, okey. Mana tu? Oh, okey. Okey, faham. Macam microfoam creamy. Okey, so kau tengok. Kamera nak zoom ke? Boleh. Kamera nak zoom ke? Kamera dah ada kat sebelah awak tu. Okey. So, tunjuk kita kat kena kamera. slow. Dia buat macam senang je. Okey, kena slowly relax, pour. Oh, dia kena relax Okey. So,
dengan microfoam tu baru kita boleh pour art yang cantik. Okey, baik. Kalau Isabel sendiri, apa antara speciality keistimewaan awak dalam membuat latte art ini? Macam I suka buat Rosetta. Rosetta dia macam ni. Okey. Yang paling senang apa kalau saya nak buat? Okey, saya akan ajar you buat heart. Heart. Itu yang paling senang. So kalau heart, dia punya fokus lebih kepada tengah. Right. Lepas tu, you kena wiggle tempat yang sama. Okey. And then tarik macam ni je. Oh, dapatlah heart dia. Okey. Ubay, dah ada ke cawan untuk saya? Boleh. Kalau saya nak buat latte art ni. Dan berapa lama Isabel dah bergiat dalam membuat kopi ni? Kopi almost 14 tahun. 14 tahun? Wow. Dan Ubay? Saya pun lebih kurang Isabel juga. Sama. Okey, baik. Dan anda berdua ni mewakili juga tim barista community. Maksudnya dalam tim tu semua orang memang award winning lah, pernah masuk competition dan pandai buat kopi. Tak juga. Okey, untuk tim barista community ni kita kumpulkan semua barista-barista daripada semua coffee house. Okey, baik. So dalam tu kita boleh share mungkin competition ataupun macam latte art sendiri pun kita boleh share teknik-teknik latte art. Okey, ini mungkin basic latte art. Mungkin kita ada free pour lagi yang lebih susah. Okey, kalau saya nak belajar, lepas saya belajar saya boleh join tim barista. Boleh. Lah. Tapi you kena barista lah. Okey. Barista sambilan tak boleh ya? Boleh. Okey, saya akan cuba. Okey, sekarang boleh ambil satu picture. Ni espresso. Ni saya nak cuba. Okey, so bila kita mix dia punya foam dengan dia punya susu dulu. Baik. Okey, so bila kita pour, kita fokus dekat middle. Tengah dia. Pour je. Relax je. Relax, confident. Okey. You nak wiggle pun boleh. And then bila dia nak sampai penuh, you dekat-dekat, wiggle tengah-tengah. Lepas tu tarik. Stop kat center, tengah-tengah. Stop. Okay. So dia tarik macam ni. Okey, and then dia biasanya tarik. Ni bentuk apa ni? Macam dia in practice lah. Saya nak sebut dia nampak macam apa tapi tak sesuai lah nak sebut kat TV kan. Tapi apa pun inilah heart saya. Memang nampak macam jantung lah. Jantung. Okey, macam ni. Okey. Tapi nak tahu pengalaman anda berdua bergiat dalam membuat latte art ataupun pergi competition kan. Bagaimana perasaannya bila buat, menang ataupun tak menang pun tak apalah, kita masuk je competition tu. Actually, dia punya preparation tu kebanyakan practice. Kita guna banyak susu, banyak kopi. Tapi during competition tu, dia macam menakutkan sikit. Tapi sometimes untuk saya, I tak boleh rasa dia punya stress. Sebab I cakap dengan judges macam I cakap dengan kawan I. Macam dengan customer I. Semua. Tapi lepas tu, the feeling of relief. Lega. Lega sangat. Okey, kalau Ubay sendiri? Okey, macam saya suka macam contohnya macam kalau pelukis dia letakkan dia punya cerita dalam lukisan. Macam saya letak dalam saya punya cerita dalam latte art. So you kena ada jiwa baru you boleh pour. Macam tu. Tadi saya tak ada jiwa lah tadi. Sikit lagi. Baik sangat dia ni tahu. Sikit lagi. Banyak lagi latihan yang diperlukan. Okey, kalau dalam latte art ni dia apa tahap-tahap dia? Macam tadi awak katakan ada yang simple, ada yang jadi macam mana kita nak bezakan tahap-tahap dia? Ada orang kat kafe dia buat sampai foam yang macam ada 3D bag. Dia ada 3D, dia ada etching, dia ada pelbagai. Yang ni biasanya kita orang guna free pour. So macam World Latte Art Champion tu semua cara dia orang buat, dia orang boleh buat design-design macam beruang, squirrel, seahorse. Dia ada banyak-banyak. Kita bukan drawing, kita pouring. So dengan pour tu kita melukis. Kita orang melukis. Ada sekali ni kisahlah, saya pergi ke satu kafe, barista tu nak impress saya lah. Dia buat muka saya pakai spek mata juga. So dia lukis ada perempuan rambut pakai spek mata. Jadi terimpress lah juga. Jadi awak pernah ke impress mana-mana gadis menggunakan latte art? Actually bukan gadis lah, customer. Customer lah. So kalau kita pour latte art, so kita rasa kepuasan dengan customer. So you punya drinks latte pun taste different. Kan smooth lagi sedap. Betul. Okey, memandangkan dia suka impress customer, apakah laman IG awak, Ubay? Ubay SB? Ubay SB ke? Ya, Ubay SB. Tak ada dot apa-apa? Tak ada. Okey. Ubay SB. SB. Kalau nak tahu lebih lanjut, follow saya punya IG. Okey, dan Isabel? Untuk I, kalau you nak ikut I,
My IG is Bell3091. Okey. Macam nama I lah. Okey, kalau nak belajar pun boleh ke anda akan mengajar mereka yang ingin belajar? Jangan lupa kalau yang nak follow Team Barista Community kat IG pun boleh. IG ni apa? Team Barista Community. Okey, baik. Saya rasa buat hari ini sahaja yang boleh saya tunjukkan kepada anda. Ini sahaja bakat yang terpendam. Lepas ni saya akan belajar. Tapi memandangkan dah bancuh, kita minum sahajalah ya. Okey, dan sambil-sambil saya menikmati latte ini, apa kata kita, orang kata check it out lah dalam bahasa kan budak-budak hipster sekarang ni. Kita saksikan TikTok kafe-kafe kopi yang sangat-sangat hipster ni. Silakan. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Ladies and gentlemen, only sendiri. Don't put your head on my shoulder. Harapan terlanjur pupus, cinta berujung mampus. Awak tengah down ke tu? Tak awak lah, down lah awak seorang-seorang. Kau tak down. Kau ada pekerjaan. Kau boleh down. Kau dah prawning, kau dah susun pelepah, kau dah membaja, kau dah nak kayu. Kau tak down. Awak yang down. Tak awak lah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, Okey, itu dia tadi antara pot-pot hipster untuk minum kopi. Dan tadi kalau saya tengok Sugi buat coffee art tu kan, saya teringat pula waktu saya zaman belajar dulu, saya sempat buat part-time job dekat coffee shop dekat PPUM. Tapi kesianlah dekat orang yang minum kopi saya tu, sebab coffee art saya tu sama macam Sugita, tak berapa nak cantik. Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Muhammad Safwan, Muhammad Zain dan juga Nur Farah Hanim Azmi dari Kopi Rumah _MY, yang mana saya difahamkan yang anda ini adalah mobile coffee. Betul? Betul. Betul. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Alah, manis je berdua ni. Okey, siapa nak mula ceritakan macam mana mula mendapat ilham dan inspirasi untuk memulakan perniagaan ni? Sebab difahamkan anda berdua ada kerja day job juga kan? Betul. Ya, betul. Okey, kita punya konsep mobile cafe ni kita ilhamkan daripada negara luar macam Indonesia, Bangkok. Dan saya tengok dekat Malaysia ni, kita tengok Malaysia ni masih fasa baru untuk mobile cafe. So kita cuba interrupkan dalam Malaysia. So untuk orang yang macam saya ni, kita buka waktu malam. So siapa yang masyarakat yang nak minum kopi malam tu, dia bolehlah datang ke tempat kita, chill. Kita buka meja, ada kursi camping sikit. Kita buat dalam keadaan yang sambil lepak, sambil kita mengopi. Wah, bestnya. Jadi anda berdua memang ada kerja waktu siang. Ya. Okey, dan untuk mobile cafe ni hanya weekend dan malam sahaja ataupun setiap malam? Dan tak kisahlah hujung minggu ke, hari bekerja ke? Buat masa sekarang ni memang buka setiap malam. Okey. Sabtu Ahad selalunya kalau ada event ke apa, kami akan tak adalah dekat di lokasi kami, tapi selalunya memang di tempat yang sama pada waktu yang sama. Okey, baik. Kalau kita tengok kan dekat belakang kita ni, inilah tempat mereka membuat kopi. Okey, iaitu di dalam ni mini van lah kan? Mini van. Okey. Mungkin boleh kongsikan macam mana boleh mula-mula tu nak membuat minivan ni transform jadi ada tempat kopi kat belakang. Okey, minivan ni yang sebenarnya dia camper van. Dan bila saya buat kopi ni, ini kita punya van keluarga lah. Van keluarga. So bila kita buat kopi ni, saya terfikir apa kata kita boleh
interruptkan kafe ke dalam camper van. Okey. Dan kita ada ubah suai sikit. Semua. So daripada ini kita buat semua kita buat sendiri ni. Kita ambil daripada kafe valet lama dan kita buat kafe lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni nak buat kopi apa ni untuk Uyaina? Okey, kita base lebih kepada espresso. Espresso, okey. So saya try buat hot latte lah. Okey, boleh sambil-sambil kita bersemang tu, sambil-sambil nak buat. Okey, boleh. Silakan. Sambil-sambil tu. Mungkin Farah Hanim boleh bersemang-semang dengan Yana sambil-sambil tu kan? Kat sini je, jangan risau. Tak tanya soalan yang takut-takut. Jangan risau. Okey, setakat ini dah setahun kan menjalankan perniagaan ni? Hampir setahun. Hampir setahun. Jadi sambutan daripada orang ramai tu macam mana? Alhamdulillah sekarang ni okey. Masa macam biasalah awal-awal tu tak ada orang, satu dua, tapi dengan kami banyak post kat social media, lepas tu orang mungkin lalu tengok ada, lepas tu tapi diorang tak berhenti, tapi lama-lama macam nak kopi malam lah, baru teringat ada dekat sini. So makin lama dah kami dapat regular customer. Itulah. Jadi walaupun ini adalah mobile cafe, tapi tempat yang anda akan berniaga tu tempat yang sama lah. Tempat yang sama. Di mana? Di belakang BHP Taman Melawati. Ada parking spot, parking lot kosong banyak, so memang strategik lah, memang very open, santai. Baik. Tapi kan apa yang membezakan kopi dari kopi rumah ni dengan kopi-kopi yang lain yang ada dekat pasaran, terutamanya bila orang kata nak minum kopi malam-malam ni kan, apa dia punya keunikannya? Keunikan mungkin dari segi the bean itself. Mungkin itu Cik Safwan boleh explain Safwan, sambil-sambil tu boleh cerita Safwan, apa istimewanya? Untuk kopi rumah ni kita lebih mendekatkan kepada rasa bean tu sendiri. So bean yang berkualiti kita pakai ni memang macam mana orang cakap tu, kita nakkan kemanisan bean tu. Wah, tu dia. Tapi kan untuk anda berdua, memang sebelum ni memang belajar tentang kopi ke, ataupun along the way sambil-sambil menjalankan perniagaan tu, sambil-sambil tu pun belajar, ataupun macam mana? Along the way, sebab kami memang tak ada background barista ke apa-apa. So kami daripada minat lah sebenarnya, minat minum kopi semua. Pas at the same time rasa macam apa kata kita start buat bisnes dari sini, at the same time dapat belajar dan educate others lah about coffee. Tapi kalau dengar sambutan makin lama pun makin menggalakkan daripada orang ramai. InsyaAllah ke depannya ni pun nanti ada tak plan untuk membuka kedai ke, ataupun sebenarnya memang lebih selesa dengan mobile cafe? Untuk in future planning kita memang ada plan nak buka the small cafe one lah. So cafe kita mungkin dalam still buka, so mobile pun kita still running juga. Sebab mobile ni kita punya tarikan lebih lagi lah. Betul. Tapi orang kata kan kalau nak buat mobile cafe ni pun orang kata struggle jugalah kan. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh anda berdua untuk memastikan perniagaan ni baru setahun dan boleh diteruskan dengan tahun-tahun yang seterusnya. Untuk cabaran tu kita ada pro dan cons dia. Macam pro dia macam kita kena macam kafe kita perlu sewa tapak. Bayar api, elektrik semua kan. Untuk mobile ni kita tak ada benda tu, cost overhead tak ada. Tak ada. Kita cuma generator punya minyak tinggal pakai, dan dia punya cons dia macam hujan, panas tu tu salah satu dia lah. Tapi difahamkan anda juga ada buka dekat mana-mana event. Betul. Itu bagaimana? Anda masuk ke mana-mana event ataupun ada spesifik event yang dah? Untuk event ada yang kita masuk, ada daripada jemputan. Macam private event untuk 100 to 150 cup. Kita terima private event. Menarik. Jadi kepada penonton semua, kalau ada yang nak mencuba, nak lepak-lepak di kedai kopi mobile anda ni, di mana, bagaimana caranya, dan mungkin juga ada social media yang nak dikongsikan dengan penonton wanita hari ini, silakan. Kalau nak datang ke mobile cafe kita, kita beroperasi di Taman Melawati. Taman Melawati. 8 malam sampai 12 malam. Untuk weekend kita mungkin lajak sikit sampai pukul 1, 1.30. Tu best tu. Social media pula? Social media boleh type kopi rumah _my.
Kopi Rumah _my. Ini satu-satunya social media yang ada ke ataupun tak ada, kita ada Instagram sahaja. Okey, nanti buat banyak-banyak coffee art, buat banyak-banyak cara nak bancuh kopi, buat konten banyak-banyak untuk naikkan lagi nama. Kopi Rumah _my. Okey, baik. Terima kasih yang nak ucapkan kepada Muhammad Safwan, Muhammad Zain dan juga Nur Farahanim Azmi atas perkongsian pada hari ini. Ni yang nak tengok ni, dia punya coffee art ni menarik, ada heart shape. Mana kamera nak zoom? Kamera nak zoom sikit. Tada! Ini heart shape untuk penonton wanita hari ini. Ya, sambil-sambil yang nak minum ni, kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Istimewa untuk peminat kopi, coffee lover. Episod hari ini memang untuk anda. Saya dah memang minum banyak sangat kopi dari tadi. Jadi tenaga saya memang up lah hari ini. Macam kambing yang joget-joget tadi tu. Betul. Nanti kalau saya joget, jangan terkejut lah ya. Okey, apa pun sebelum kita mendalami lagi apa yang kami ada di hadapan ni, kami nak kongsikan bersama dengan anda di mana episod ke-6 minggu ini untuk Aduan Jiwa memaparkan kisah hati tertinggal di Syria bersama aktivis kemanusiaan berkongsi pengalaman menjadi sukarelawan di Syria. Ketika menuju ke sebuah sekolah untuk program anjuran mereka, kanak-kanak telah dibom dan yang tinggal hanyalah cebisan tubuh dan darah. Peristiwa itu meninggalkan kesan besar kepada jiwa mereka. Jadi bersama hos Fitri Yahya, saksikan Aduan Jiwa musim kedua Ahad ini 30 Oktober jam 10.30 malam eksklusif di TV3. TV9 sebenarnya. TV9. Baik. Okey, seterusnya kami nak wawarkan juga mengenai Women Talk musim kedua. Sugi, sudah tak sedar Women Talk dah musim kedua dah. Okey, anda tahu atau tidak, untuk menghasilkan sehelai baju, kita menggunakan hampir 3,000 liter air. Jadi sejauh manakah kepusatan fashion mampu memberi kesan kepada alam sekitar? Nantikan perbincangan Women Talk minggu ini dengan topik Fast Fashion and the Environment. Sabtu 29 Oktober jam 5 petang hanya di TV3. Maknanya pukul 5 petang ni lah. Betul. Jadi itu antara program-program buat anda, Women Talk dan juga Aduan Jiwa di TV9. Okey, Mbak Yana, saya dah sempat mencuba kopi-kopi daripada tetamu kita. Ada yang belum saya sempat cuba lagi. Jadi apa perasaan awak selepas minum kopi? Saya memang hantu kopi, memang kopi lover juga. Jadi bila dalam tempoh mengandung, itu memang kena kurangkan caffeine intake tu kan. Struggle juga pada awalnya. Jadi bila hari ini saya dapat bersama-sama dengan pembuat kopi yang hebat ni, rasa seronok lah Sugi. Okey, tadi awak bersama dengan Puan Wana tadi menggunakan kaedah pour over. Okey, hari ini saya belajar tahu pelbagai kaedah, nama beans dan macam-macam. Depan awak jadi barista lah kot. Dan saya nak join Ubah, nak masuk dia punya team barista. Okey, mungkin Wana boleh kongsikan sekali lagi laman Instagramnya dan di manakah lokasi kedai sekiranya ada? Okey, selalunya kalau kita kan buat macam dalam pop-up kat booth. So mungkin boleh check dekat fotokopi.jpg untuk tahu lokasi kita kat mana. Tapi yang terdekat ni dekat Pantai Balok Kuantan, Monsoon Camp. So boleh sama-sama kita minum kopi and camping. Monsoon Camp Wow, sangat dekat Kuantan. Datanglah. Wana dah nak buat urutan macam mana nak pergi tu. Okey, dari sebelahnya Isabel dan juga Ubay. Tadi awak tengok tak coffee art saya? Tengok. Lebih kurang macam saya waktu saya kerja jadi barista dulu. Kalau Urhan's birthday first year, saya tolong awak buat coffee art. Isabel dan Ubay kongsikan laman Instagramnya. Okey, Isabel? I punya laman Instagram Belle BELLE 3091. Wah. Okey. Saya Ubay _SB. Itu je. Itu kan Ubay SB dah. Itu kau nak belajar coffee art. Mungkin saya kena masuk balik kelas. Boleh mengasah bakat yang tak pernah ada tu pun sebenarnya. Ada bakat tu ada. Dia actually semua orang boleh pour, cuma kena betulkan dia punya dari segi teknikal je. Sikit je. Tapi macam mengambil masa yang lama untuk kita berdua. Cuba. Okey, baik. Seterusnya Naim, boleh kongsikan kalau ada yang nak rasa kopi kampung dari Naim, silakan. InsyaAllah kalau ada yang berminat boleh hadir ke booth saya di Bentong, Pahang. Exit dekat je dengan highway. And follow IG dan FB saya kopi.teduh. Dan insyaAllah kita akan launch satu lagi branch dekat Kuala Terengganu.
Kuala Terengganu. Orang-orang Terengganu. Ingat dia kata nak launch dekat-dekat sini supaya kami boleh. Tapi tak apa. Kami akan... Tapi seronok tu. Tepi-tepi pantai, kan? Pesisir pantai Terengganu tu. Minum kopi kampung. Kan? Ada margarine yang tadi? Ada margarine 6 tu. Sedap. Okey, dan terakhir sekali kita dengan Safwan dan juga Farhan ni. Mungkin sekali lagi nak kongsikan di manakah anda biasanya berniaga dan kalau ada social media, apa social media anda? Silakan. Okey, buat masa sekarang kita berniaga di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Waktu kita buka malam je, 8 sampai 12 malam. On weekend mungkin kita akan lajak sekitar sampai pukul 1, 2 tu lah. Okey, social media kita ada, kita punya Instagram kopirumah_my. Okey, kopirumah_my. Okey, kalau anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 berenam ni, kalau nak ambil antara kami jadi barista, nak tak? Ke nak pilih seorang saja? Boleh ya? Janganlah takut macam tu sendiri. Apa dia? Sugi kena rasa dulu. Saya akan rasa dulu. Okey, baik. Sebelum saya rasa kopi itu, kami juga nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa saksikan episod istimewa Bicara Inspirasi Nona sempena ulang tahun Nona yang ke-37. Ada banyak perkongsian yang menarik tentang wanita dari panel jemputan khas seperti Didi Alias, Ustaz Haryanto Rizal Rokman dan ramai lagi. Dan tidak ketinggalan persembahan istimewa dari Hil Husaini dan Faizal Tahir. Jadi nantikan Ahad ini jam 2 petang hanya di TV3. Esok betul? Esok lah. Teringat pula zaman-zaman saya mengacara Nona dulu kan. Itulah Lioness yang selalu kena sebut untuk dah 37 tahun ya. Ya, betul. Okey, baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini sudi berkongsi tentang ilmu dan juga teknik mereka berkenaan dengan kopi. Betul. Dan Sugi, hari ini dah hari Sabtu, jadi next kita akan kembali bersiaran pada hari Isnin dengan topiknya salah ke jadi perfectionist? Salah ke tidak? Salah? Tak salah. Coffee art maker ni mesti perfectionist. Kena jadi perfectionist. Tapi tak salah lah kan? Salah tak. Tapi tak tahulah, itu pandangan kami. Mungkin anda berpandangan yang berbeza. Jadi hari Isnin bersama kami dengan topiknya salahkah jadi perfectionist? Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Selamat berhujung minggu. Stay safe, jaga diri. Assalamualaikum. Jom mengopi. Okey, I guess. Tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti.